Assalamualaikum. Chapter seterusnya, chapter 7, iaitu bertajuk sequence control. Okay. So ni adalah objektif chapter ni. Okay. Explain the behavior. Student will be able to explain the behavior of sequence step diagram. Differentiate between of step condition, initial step condition, identify relation of in between step or other step, identify step sequence block diagram, create step sequence block diagram, write step sequence program, familiar with step sequence programming. Okay, definasi. Machining process or process sequence which consists a number of steps in a definite order. Okay, with a sequence control system, distinction is made between the following. Okay, so sequence control ni terbahagi pada dua, iaitu process dependence control, time dependence control. Okay, so untuk proses dependence control, the step enabling or transition condition for next step prescribed by the process to be controlled. Okay, untuk time dependence control, the step enabling or transition condition for next step are prescribed by timer function. Okay, sequence control ni dia jika kamu menggunakan jika ada satu task untuk buat proses, okay, contohnya mesin ke ataupun sistem automation ke, so dia ada banyak pergerakan. Contohnya macam katakanlah bila bila kamu nak buat proses drilling, okey, kamu kena tekan push button. Lepas tu bila tekan push button, mesin tu akan on. Lepas tu dia akan bergerak. Lepas tu dia kena sensor ni. Bila kena sensor ni dia akan buat sesuatu. Lepas tu bila dia buat sesuatu, kemudian dia akan terkena sensor yang lain, dia buat benda lain pula. Baru dia mungkin dia start coolant, dia start keluarkan coolant, ataupun dia sekali dia start dia punya drilling proses tu. Lepas tu barulah benda tu akan kena workpiece tu. Okey, barulah machine drilling tu akan drill workpiece tu. Okey, itu contoh lah. Itu contoh. So ada yang setengahnya yang menggunakan bergantung pada kontrol. Okey, bergantung pada kontrol ni contohnya macam bila dia kena sensor ni dia akan hidupkan ni. Bila dia kena sensor tu dia akan hidupkan ni. Okey. Tapi mula-mulanya mestilah dia kena tekan switch dulu. Tekan switch start dulu, barulah dia akan mula proses. Okey. Itu contoh. Ini contoh proses dependence control. Okey, untuk time dependence control, yang ni bergantung pada masa. Okey. Contohnya bila kita tekan switch ni, dia akan bergerak. Lepas tu kena sensor ni, dia tak jadi lagi. Mungkin dia tunggu sampai timer cukup bilangan, dia akan barulah proses seterusnya akan bergerak. So yang ni proses ni penting, sequence control ni
penting dia untuk membantu kamu untuk membuat program PLC. Okey. Kalau kamu buat program PLC cara satu-satu, kamu akan buat cara, maksudnya kamu akan buat program PLC tu macam try and error. Okey, bila try and error kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Okey. Tapi kalau kamu buat sequence contour ni, sequence contour ni dia lebih kurang macam kamu buat flowchart. Okey, buat flowchart, jadi ni akan jadi seterusnya akan jadi apa? Seterusnya akan jadi apa? Okey, seterusnya akan jadi proses ke? Seterusnya akan masuk input ke? Okey, itu macam flowchart lah, yang kamu belajar sebelum ni, flowchart. Sama juga macam sequence contour ni. Okey, ataupun kita panggil sequence step diagram. Okey, sequence step diagram. Okey, so dia ada sequence, dia ada step dia. Okey. So kita lihat slide seterusnya. Okey, sequence step diagram. Okey, sequence step diagram consists of a few individual step diagram. Each step will be set or activated after one other and after the condition meet. Okey. Okey, selalu seperti yang tadi saya kata, dia lebih kurang macam flowchart. So untuk PLC ni nak tahu proses-proses, nak buat proses tu ataupun nak buat sequence step diagram ni, dia bentuk dia seperti ini. Okey, bentuk dia seperti ini. Dengan atas sekali selalunya initial condition. Initial condition tu bermaksud dalam waktu tak ada apa-apa terjadi. Maksudnya kamu tak tekan push button, tak tekan tak tekan push button, tak tekan input apa-apa. So dalam keadaan static begitu. Okey, apa yang input yang activated. Okey. Contohnya dalam keadaan dia initial tu, dalam keadaan dia tak jadi apa-apa tu, dia static begitu, mungkin lampu stop, mungkin lampu stop nyala, kan, lampu stop nyala ataupun lampu standby menyala. Okey. Mungkin dalam itu contohnya lah. Okey. Mungkin jadi bila dah lampu stop ataupun lampu standby menyala, bermakna output pada lampu stop ataupun lampu standby tu, output dia adalah 1, mempunyai bit 1. Okey, mempunyai bit 1. Okey, mungkin pada waktu tu juga ada sensor yang hidup. Sensor yang hidup, contohnya sensor, katakanlah sensor 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 standby ke, sensor button push button standby ke, kan. Mungkin dia hidup, ataupun sensor emergency stop. Sensor button emergency stop ni, button tu dia selalunya dalam keadaan normally close. Okey. Button emergency stop ni dia dalam keadaan normally close. Okey. Selalunya macam tu. Bukan selalunya, memang macam tu. Memang macam tu. Button emergency stop ni dalam keadaan normally close. Okey. Jadi bila kita tekan, barulah switch pada emergency stop tu akan open. Okey. Dalam keadaan biasa dia dalam keadaan normally close. Okey. Mungkin yang tu input tu jadi input tu dalam keadaan mempunyai bit 1. Okey. So dalam situ kita senaraikan. Yang mana ada bit 1 kita senaraikan. Contohnya okey, kita contohnya senaraikan okey, kita senaraikan dia dalam keadaan bit 1 lah. Okey. Kita senaraikan katakanlah I 0.0. I 0.0 ni dia dalam keadaan
on. Lepas tu ni I 0.1. Okey. Dua ni dalam I 0.0. Ni I 0.0, ni I 0.1. Okey. Dia dalam keadaan aktif, activated. Okey, dalam keadaan set. So kita masukkan semua initial condition ni, kita masukkan semua yang dalam keadaan set, input dalam keadaan set. Kita masukkan ke sini dalam satu memori. Okey, kita masukkan dalam satu memori. Katakanlah memori dia M 0.0. Kita masukkan dia dalam memori. Semua yang mana activated tu, yang mana set tu, input tu kita masukkan dalam memori. Siap-siap. So dalam memori tu kat sini adalah M 0.0 lah. Okey, initial condition dia M 0.0. So initial condition dia dalam M 0.0. Okey. So ni dia punya flowchart ya. Dan ni dia punya flowchart. Kemudian katakanlah mesin tu, okey, kita padamkan yang atas ni. Bagi jelas sikit. Okey. Okey. Dalam padanan yang sama, mesin tu tak bergerak apa-apa. So apabila ditekan push button start, contohnya push button start sinilah. Ni push button start. Katakanlah PB1. PB push button. Kita gunakan simbol je lah, PB1. Okey. Ini maknanya bila PB1 set, push button 1. So push button ni adalah push button. So push button ni adalah push button start. Push button start. So bila push button start ni dalam keadaan set, barulah step 1 ni akan proses. Barulah step 1 akan diproses. Okey. Okey, step 1 akan proses. Okey. So yang ni adalah input. So dia dalam keadaan ni adalah input. Okey. Dua input ni terjadi, barulah jadi step 1 ni. Dua input ni terlaksana, barulah jadi step 1 ni. Okey. So bermakna dua ni dalam logik N. Dalam logik N. Dua ni kena buat dalam logik N. So logik N macam mana? Logik N tu macam ni lah. Logik N tu macam ni. Ni N lah, logik N. So ni adalah PB 1. So ni yang simbol lah. Satu ni M 0.0. Okey, so dia akan jadi output dia. Okey, jadi akan jadi output. Boleh guna output ni ataupun boleh guna set reset. Ataupun guna set reset. Guna set reset punya ni. Set reset. Guna set reset punya function. So ini akan jadi dalam step 1. Okey. Ini step 1. So step 1 ni, okey, step 1 ni apa-apa dua ni terjadi akan membuat proses step 1 ni. Okey. Buat proses step 1 ni, bila dia proses dia, kita masukkan dalam memory address. Masukkan dalam memory address. Contohnya kalau kita masukkan dalam memory address tu adalah M 0.1.
Okey, 0.1. So yang ni M 0.1. Okey. Okey, harap semua boleh jelas nampak ha. So dia akan masukkan ni. So dua input ni, kena dua-dua hidup, barulah dia akan pergi ke step 1. Step 1 dia masukkan dalam memori M 0.1. Okey. Okey, kita padamkan ni atas ni. So yang tu adalah dia punya yang tadi tu, yang atas yang saya padam tadi tu adalah program dia. Program satu cara PLC. So yang ni sequence step. Kamu kena tulis kat sini. Okey. Kemudian masa step 1 tu dia jadi output apa? Masa step 1 dia jadi output apa? Itu yang ada cabang ni. Yang ada cabang pergi kat sini, common 1, common 2. Dia akan jadi common apa? Dia akan jadi buat tugas apa? Masa step 1 ni. Okey. Contohnya katakanlah dia hidupkan dia hidupkan lampu ke, pilot lamp ke, ataupun dia hidupkan motor ke, ataupun dia hidupkan solenoid valve ke, solenoid valve untuk nak hidupkan silinder. Okey. So dia akan buat komen ni. Okey. So ni output dia. So ni adalah output lah. Ni adalah output. Output terhasil bila step 1. Output terhasil bila step 1 activated. Okey, bila step 1 aktif. Okey. Okey. Kemudian bila jadi macam kemudian kita tengok step kedua pula. Okey, step kedua pula. Okey, katakanlah step kedua dia masuk memori. Okey. Dia masuk memori M 0.2. Okey, dia masuk memori M 0.2. Okey. So, macam mana dia nak masuk memori M 0.2? Jika dia memenuhi condition M 0.1 dan condition S2 sensor. S2 sensor, okey. Okey, kat sini bermaksud S2 ni, okey, sensor nombor 2 ni, sensor 2 ni dia akan bergabung N kan dengan memori M 0.1. Barulah dia akan pergi ke step nombor 2. Okey. So dia jadi macam nilah. Okey, kemudian ni. So ni adalah M 0.1. Ini. Okey. Kemudian dia N kan dengan input pada S2, sensor 2. Sensor 2. Okey. Sensor S2. Okey. So, bila 2 ni N, barulah output tu akan activate. Akan activate kan. Set reset. Activate kan set reset ni.
Okay, function block untuk set reset. Okay, so ni step nombor 2. So dia akan masuk dalam, tadi tulis step nombor 2, apa-apa step nombor 2 ni proses deactivated kan, dia akan masuk memori 0.2. So sini kita tulis dia akan masuk dalam M 0.2. Okay. Okay. Kemudian bila dia pergi ke step nombor 2 ni, pergi ke step nombor 2 ni, dia akan resetkan step nombor 1. Dia akan resetkan step nombor 1. Okey. Okey, kita tulis balik program yang atas tu, saya dah terpadam dah. Okey. Okey, kita lihat program ni. Ini program yang atas tadi tu, yang saya padam tadi tu. So ni adalah M00. Okey, M00. Lepas tu ni akan pergi PB1. So ni akan jadi P set reset M 0.1. Okey, ni set reset. Set reset. Function block untuk set reset. So ni ada reset. So kat sini kamu kena tulis M 02. Okey, tadi kat situ kamu kena tulis dekat bahagian reset yang step 1 tu kena tulis M 0.2 sebab step yang 2 tu, step yang 2 tu akan resetkan step yang pertama. Okey. So ataupun kamu boleh lihat kat sini okey, boleh lihat kat sini behavior of sequence step diagram. Okey, the step will be activated one by one. Okey, tadi saya beritahu tadi kan, step dia akan hidupkan one by one. Only one step will be activated at one time. Okey, sebab tu step nombor 2 dia akan reset step nombor 1. Dan seterusnya, step nombor 3 akan reset step nombor 2. Seterusnya lagi, step nombor 4 akan reset step nombor 3. Okey, dia akan reset yang atas tu, step yang sebelum tu. Okey. So, kemudian nombor 3, the step will be set only after the condition of the particular step are met and the previous step the previous step was already set up. Okay. Okay, kat sini dia kata okay, step tu akan set jika condition tu memenuhi. Contoh tadi condition apa? Condition yang atas tu, step atas dah okey, dah activated, baru bersekali dengan AND kan dengan logic AND kan dengan sensor PB, PB1. Barulah dia akan buat step nombor 1 tu. Okey. So barulah step itu akan activated, akan set. Okey, kat sini dia kata previous step was already set up. So previous step tu kena set up baru boleh. Okey. Okay, once the step is set, the previous step will be reset. Ni saya kata tadi, apabila step yang nombor 2 tu set, dia akan resetkan step yang nombor
Sebab tu kena guna function block set reset. Okay, function block set reset. Okay, nombor 5, each step produce the output command. When the step is set, the output will give out signal 1. Okay, the condition of a step could be process or time dependent, but most of the time mix. Kebanyakannya bercampur. Okay, kat sini dia kata step-step tu akan hasilkan output command. Okay, output command tu macam tadilah, gambar tadi kan. Okay, step 1. Okay, step 1. So, dia akan masuk dalam memori apa? Okay, ni adalah output command dia. Output command dia apa dia? Output command dia apa? Katakanlah PB apa tu motor akan on. Okay, motor. Katakanlah kita tulis simbol ya. Untuk ni kita tulis simbol. M akan on. Motor 1 akan on. Okay, akan on. Motor 1 akan on. Okay, kita tulis simbol ya benda ni. Okay, macam tu. So, command ni akan okay, when the step is set, the output we give out signal 1. So, output ni akan masuk signal 1 atau activated. Okay, output ni akan activated. Okay, the condition of step could be processed or time dependent. So, condition step ni kadang-kadang condition ni kadang-kadang bergantung pada masa. Kalau masa guna timer lah. Kalau bergantung pada proses, proses atas tu dah settle, dia akan bergerak. Okay, dia akan ni. So, macam tu lah. Okay. So, kita lihat slide seterusnya. Okay, slide seterusnya kita lihat sini internal structure of sequence step diagram. So, ni bentuk dia macam tu. Ni form step 1. Form step 1 ataupun initial condition. So, ni S. S ni adalah mungkin sensor input. S1 ni adalah input. S1 ni adalah input. Mungkin sensor, mungkin push button. Okay. Mungkin push button. Mungkin sensor, mungkin push button, lagi apa lagi. Itu je lah input. Okay. So, kat sini dia tulis reset kan. Yang atas ni akan reset. Yang atas ni bila step 3 on, dia akan resetkan step 2. Okay, ni adalah output. Apa terjadi pada output tu? M1 akan on. Contoh ni M2 akan on. Pada step 3 M2 akan on. Pada step 2 M1 akan on. Pada step 4 M3 akan on. So, macam mana nak pergi masuk step 2? Daripada step 1 nak pergi masuk step 2, dia kena memenuhi step 1 ni activated dulu. Activated dulu. Dengan S1 ni akan activated juga. Akan set dulu. S1 set, step 1 pun set, barulah dia pergi buat proses nombor 2. Okay. Kemudian dia masukkan dalam memori. Proses ni dia akan masukkan dalam, contohnya dia akan masuk dalam memori 0.0. Okay. Contohnya lah. Okay. Okay, bila dah pergi step 2 ni activated, kemudian S2 ni pun set juga. Step 2 set, S2 set. Bila step 2 set, S2 set, dua input ni set, activated, barulah dia akan laksanakan step nombor 3. Okay. So, step nombor 3 pun dia akan simpan dalam memori juga. Okay. 0.01. Okay, di waktu step 3 ni akan, di waktu step 3 ni diproses, dia akan, output dia akan terjadi apa? Terjadi M
2 akan on. Motor nombor 2 akan on. Ni contohlah, motor nombor 2 akan on. Okey. Dan begitulah seterusnya. So, bila step nombor 3 ni aktif, okay, bila step nombor 3 aktif, dia akan resetkan step nombor 2. Dia akan resetkan step nombor 2. So, sebab itulah kena guna function set reset. Function block diagram set reset. Okay, set reset. Okay, reset ni tulis M dan ni adalah M 0 point step nombor 2. Benda-benda yang step nombor 2, step nombor 2 dia akan masuk dalam M 0.0. So M 0.1 ni akan reset. Diletak pada reset. Diletak pada reset sini. Okey. So dia akan reset, dia letak pada reset. So yang ni adalah so ni input dia. Okey. Ni step 1, step 1 apa dah? Ikutlah apa dia punya ni. Kita tulis simbol je. Step 1. Lepas tu ni S1. Okey, ini atur cara. Ini adalah atur cara pada step nombor 2. Ini atur cara pada step nombor 2. Okey. Okey. So step nombor 3 ni dia resetkan step nombor 2 ni. Ni step nombor 2, dia reset. Kita masukkan dekat reset set reset ni. Okey. Itu contoh dia. Okey. So, macam mana nak activatekan M1 on ni? So, kita gunakan balik. M. Ambil memori dalam step nombor 2 ni. M 0.0. Kita hidupkan M1. Macam tu. Okey. So, yang ni, atur cara ni ialah yang ni. Okey. Okey, atur caranya ni. Okey, ulang balik atur caranya ni. Tulisan atur cara ni adalah yang ni. Yang ni. Yang ni step 1 dia end kan dengan S1. Lepas tu akan menghasilkan output step 2, iaitu masuk ke memori 0.0. Okey. Lepas tu yang ni pula M0.1 ni dia bagi reset kan. Ya, memori ni resetkan. Step nombor 3 tu resetkan yang ni. Step nombor 3 resetkan yang ni. Okey. Kemudian yang ni pula atur caranya ni M on ni kita gunakan step nombor 2 ni kita onkan M1 ni. So ni atur cara. Ni atur cara yang ni. Okey. Untuk sequence step yang ni. Okey. Macam tu. Okey, ni contohlah. Okey, begitulah seterusnya. So kadang-kadang bila habis tu dia akan ada loop. Dia akan ada loop P masuk kat sini balik. So kadang-kadang ada 3. So ni dia akan ada loop masuk kat sini. Kadang-kadang habis tu, katakanlah bila habis tu dia akan ada loop masuk ke sini. Okey. So kadang-kadang step awal tu dia akan ada 3. Step awal tu dia akan ada 3. Ni input, ni input, ni input. Dia end kan ketiga-tiga ni. Barulah jadi proses step nombor 2. Okey, kita lihat step seterusnya. Okey, ni yang saya terang tadi. Okey. Ni yang saya terang tadi. So dia ada ni. Loop balik. Masuk ke sini. Okey. Tinggal lagi satu. Sini initial. Sepatutnya kena masuk initial. Kita kena pastikan bila dalam keadaan initial barulah proses ni bergerak. Okey. Kalau dia bukan dalam keadaan initial, dia akan stop. Okey. Dia akan stop lah. Okey.
So ini initial lah, initial. So kat sini ada 3. Okay, kat sini ada 3. So kat sini kamu lihat kat sini step 1. Okay, step 1 HI akan on. HI akan on bila PB push button S1 preset to start the operation. Okay, so input dia start operation pada S1 dipresskan. Okay, ditekan, diklik, ditekan atau dipresskan. Okay, barulah H1 akan on. Kemudian kita lihat kat sini, so dia akan masukkan dalam memori 10.0. Okay. Kemudian kamu lihat dilihat kat sini step nombor 2, H2 akan on bila S2 on, activated ataupun depress. Selalunya sensor lah, activated lah. So dia akan H2 akan on. Okay. Pada step 2, H2 akan on bila S2 akan press ataupun activated. Okay. Dan secara tak langsung, at the same time, reset step 1. Dia reset step 1. Okay, reset step 1. So, dia akan, step 2 ni akan masuk dalam memori 10.1, M10.1. Kemudian step 3, H3 on bila S2 press ataupun activated. Okay, ni maksudnya S3 ni mungkin sensor ke apa-apa. Dan kemudian at the same time akan reset step nombor 2. Okay. So ni masuk terjemahan, kira masuk dia punya flow tu lah. Okay. So step 3 proses dia akan disimpan. Data-data proses 3 akan disimpan dalam memori 10.2. Kemudian step 4. Okay, step 4, H4 akan on bila S4 press ataupun activated. At the same time, step 3 akan reset. So, dia akan reset. Dia akan reset yang atas tu. So, begitulah seterusnya. Dia akan buat loop lah. Okay. So, kita lihat kat sini. Okay, sini ada exercise di drilling machine. Okay, kamu kena buat kena draw sequence step diagram. Lepas tu write assembly list. Sequence step diagram tu yang tadi tu lah, yang kita belajar sekarang ni. Okay, write assembly list. Assembly list tu apa input, input tu apa dia, menggunakan input apa, dan kamu menggunakan simbol apa, simbol apa untuk input tu. Itu adalah assembly list. So assembly list ni input, output dan memory. Okay, kemudian draw PLC wiring diagram. Okay, ni PLC wiring diagram kena lukis, tapi dalam case ni kena tulis lah I001 sambung kat mana, sambung kat mana. Itu kena buat macam ni lah. Tak apa, yang ni kemudian pun tak apa. Dan mungkin buat sama ada apa ni, switch normally open atau normally close, kena buat dekat PLC wiring diagram tu. Okay. Kemudian and write the program. Okay, lepas tu buat sequence step lagi diagram ni, barulah write program. Sepatutnya kena buat assembly list dulu, lepas tu sequence step diagram dulu, lepas tu barulah draw PLC wiring diagram, lepas tu barulah write the program. Okay. Okay, ni exercise dia. Okay, exercise dia ni proses okay, ni exercise dia. Okay, ni adalah proses
drill ni. Macam mana proses ni, drill ni berlaku. Okey. Yang pertama, drill dalam keadaan initial. Semasa dalam keadaan initial, S1 akan activated. Maksudnya, dalam keadaan initial, switch 1 ni, S1 ni akan activated, akan set. Itu dalam keadaan initial. Kemudian push button PB ni, push button S4 ni, dia bila di press, spindle on, spindle okay, on, dia akan berpusing. At the same time, drill drill movement forward at high speed. Okay, at high speed. So dia akan forward di sini. Ni forward lah. So reverse ni atas. Okay, reverse ni atas, forward ke bawah lah, forward. Okay. So kat sini kamu nampak dia punya ni S1 sebagai input. Okay. Kemudian ayat nombor 2 ni kamu akan dapat lihat S4 ni pun input. Spindle on ni akan jadi output. Okay. So move forward ni akan jadi output juga. So katakanlah ada macam mungkin silinder. Silinder akan buat extract lah. Extend. Okay, akan extend. Silinder tu akan extend. Dia akan move forward lah, extend tu. So dia ada kat sini, kamu dapati output dia ada 2. Ni dengan ni. Okay. So ni input dia. Okay. So ni step 1. Ni step 2. Okay. So input 1. Input S4 adalah input. So output akan jadi, command output dia akan jadi, command output dia akan jadi ni dengan move forward ni lah. Silinder. Kemudian when S2 activated, so bila dia move forward, dia akan kena sensor S2 ni. Okay, dia akan kena sensor S2 ni. The movement of drill will be slow. Okay, the movement of drill will be slow. Okay, maksudnya dia move forward. Ni dia move forward cepat. Lepas tu bila sampai S2 ni dia akan jadi slow. Dia move forward slow. Okay. Kemudian coolant pump is activated. Drilling process started. Okay. Okay, kat sini mungkin step nombor 2 ni mungkin ada 3 kot output. Satu spindle on, satu move forward ni, mungkin move forward ni mungkin silinder. Silinder. Lepas tu at high speed mungkin mungkin output untuk high speed ke apa ke. Okay. Okay. Mungkin spindle ni on. Bukan spindle ni output. Okay, spindle ni output, dia akan berpusing lah. Di move forward ni dia silinder, dia akan pergi ke bergerak ke bawah. Okay, dengan high speed. Kemudian bila dia nak drill tu, dia akan slowkan. Dia akan slowkan pergerakan tu. Okay, dia akan slowkan pergerakan untuk dia drill. Lepas tu ni pula output, coolant pump akan activated. Okay, akan on. Lepas tu drilling process akan started. So kat sini step nombor 3 ni akan dapat lihat spindle ni mungkin boleh buat dalam kedua, bukan spindle ni. Ni move forward ni mungkin boleh buat dalam kedua keadaan. Satu dalam high speed, dalam satu lagi dalam move forward dalam low speed. Okay, low speed. Okay. Kemudian ni akan on. Coolant pump akan on. Lepas tu drilling process akan start.
Okey. Okay, dealing process akan start. Kemudian step 3, bila dia sampai kat sini, yang ni akan tersentuh dengan S3 ni. Okey, bila dia tersentuh, the drilling move in reverse direction, maksudnya dia dah drill dah with high speed. The drill stop and spindle off when reach initial condition. Bila sampai kat sini, dia initial condition je ni. Kat sini initial condition, dia akan off. Lepas tu coolant pump akan off. Okey, kat sini kita boleh lihat dia punya input adalah S1, S2, S3. Okey, dan S4. S4 ni push button, ni input dia. Okey, dia punya output pula spindle on. Okey, spindle dia punya output. Dia ada on, ada off, jadi satu output lah. Kemudian move forward high speed ni satu output. Move forward low speed satu output. Lepas tu mungkin ambil lagi satu reverse high speed dengan reverse low speed. So kat situ ada berapa? Spindle satu ni, reverse high speed dengan low speed. Lepas tu forward high speed dengan low speed. Jadi 4, 5. Okay. Lepas tu output lagi apa dia? Coolant pump. Coolant pump akan on. Okay. Coolant pump akan on. Lepas tu drilling akan drill. Spindle ni on tapi dia tak drill lagi. Okay, dia tak drill lagi. Okay, lepas tu drill. Jadi berapa dah? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Okay, 7. Action, okay. Drill stop, okay. Okay. 7. Okay, output dia 7. So kat sini dia punya input ada 4, output dia ada 7. Okey. Okey, kat sini exercise ni kamu cuba buat. So kita akan bincangkan pada kelas minggu depan. Okey, kelas minggu depan tak salah saya pada awal tahun depan kira semua akan kena masuk dalam KKTM. Bukan semualah, dia ikut dia punya jadual dia. Okey. Jadi kita akan tengoklah macam mana. Okey. Okey, tapi minggu depan kita akan start saya akan start check kamu punya exercise tu. Exercise yang sebelum ni yang saya suruh buat tu. Okey, saya akan check balik exercise. Exercise ni belum ada markah lagi lah. Okey. Sebagai nak bagi kamu mahir. Dan kemudian minggu ni kamu kena buat exercise ni, drilling machine. Okey. Minggu ni akan buat exercise ni, drilling machine. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh hubungi saya dan kita akan bincang lah. Okey. Okey, lastly ni rujukan. Okey. Nota-nota apa semua saya akan masuk dalam MS Team. Okey. Okey, kalau tak ada apa itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.